Apa yang cikgu tak record? Halo, sorry, cikgu minta maaf, cikgu tak record tak, kita apa. So far ni kita dah buat quiz. Nanti kalau kamu nak tengok quiz apa yang telah kita buat tadi, nanti PM sajalah cikgu, okey? So sekarang ni kita bukan cikgu cakap dengan Nurul ni cikgu cakap dengan orang yang akan tengok nanti. Okey. So sekarang ni kita nak membincangkan soalan-soalan kuis tadi, okey? Alright, so faktor manakah yang mempengaruhi inersia suatu objek? Nurul, apa? Apa faktor apakah yang maksudkan dengan inersia? Okey, dah hujung ke teks. Inersia ni cara mudahnya untuk kamu bayangkan inersia ni, cara mudah untuk kamu bayangkan kalau suatu bola diisi dengan air. Suatu bola diisi dengan air, apakah yang berlaku kalau bola itu bergerak? Apa berlaku pada air kalau bola itu bergerak? Kalau dia bergerak lah, tahu tak? Dalam bola yang transparent, yang ada sinar, ada air. So apa berlaku kepada air tu bila bola itu bergerak? Terima kasih Nurul. Inersia itu maksudnya adalah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Okey. Dia punya kecenderungan. Inersia ni dia punya kecenderungan, dia punya sifat semula jadi. Okey. Dia punya sifat semula jadi untuk melawan pergerakan untuk melawan perubahan dari segi pergerakan. Okey. Untuk melawan perubahan dari segi pergerakan. Kalau benda tu dia tak bergerak, tiba-tiba dia bergerak, so ada inersia yang akan bertindak ke atasnya, yang mencuba untuk tidak bergerak, yang akan melawan pergerakan tersebut. Kalau dia daripada tak bergerak, tiba-tiba dia disuruh bergerak, so inersia tu akan menyebabkan bertindak ke atas objek tersebut supaya dia kekal tidak bergerak. Kalau objek itu dia bergerak, tiba-tiba dia berhenti, inersia akan menyebabkan akan bertindak ke atas objek tersebut supaya dia kekal bergerak. Contoh. Okey. So yang akan mempengaruhi inersia bukanlah hal laju, tetapi jisim objek tersebut. Kalau lagi besar jisim, lagi tinggilah inersia ke atasnya. Okey. So macam mana kita nak buat dari segi pengiraan? Inersia ini sebenarnya dikira dengan momentum. Momentum kamu pernah dengar tak? Momentum. Momentum kamu pernah dengar tak? Momentum. Momentum. Okey. Momentum dia macam inersia. Momentum. Okay. Momentum dia macam inersia, tapi kita boleh kira. Inersia ni bukannya kita tak boleh kira, tetapi ia hanyalah diperjelaskan sebagai sifat dia, sifat semula jadi dia. Okay. Jadi kita susah nak kira. Okay. Sebab dia untuk setiap bahan dia lain, dia berbeza dia punya inersia. Memorandum tu apa pula? Memorandum adalah. Okey. Kalau kamu tak tahu apa itu momentum, sebab cikgu tak pasti sebenarnya. Cikgu sebenarnya tak tahu apa yang kamu apa yang dipelajari oleh sains kata 4 ni. Kalau inersia ada, cikgu jangkakan momentum pun ada jugalah. Okey. Sebab momentum ni berkaitan dengan inersia. Okey. Tapi kalau tak ada, ni cikgu nak explain kan apakah itu momentum. Okey. Tak ada dalam kelas, kita apalah. Momentum ini adalah jisim darab hal laju. Jisim darab hal laju.
suatu bahan. Okey. Kalau lagi besar jisim dia, kalau lagi tinggi jisim dia, kalau lagi tinggi jisim, kalau lagi besar jisim dia, kalau lagi laju objek tersebut, maka lebih tinggilah momentum, maka lebih tinggilah inersia. Okey. Tapi inersia ini sendiri tidak dipengaruhi oleh hal laju. Sebab inersia ini adalah sifat semula jadi bahan tersebut ataupun objek tersebut. So kalau kita bercakap mengenai sifat semula jadi, apa yang paling semula jadi adalah jisim. Okey? Bukannya hal laju. Sebab hal laju ni dia bukan semula jadi. Kadang-kadang kita tolak, dia bergerak, jadi ada hal laju dia. Kadang-kadang ada angin yang meniup, dia bergerak, ada hal laju dia. Okay? Tapi jisim ni memang semula jadi untuk setiap bahan. Contoh macam bola, bola ada jisim dia. Kerusi, kerusi ada jisim dia. Air, air ada jisim dia. Dan semua yang ada jisim ini ada inersia tersendiri. Okay? Jangan risau, ni tak perlu anda melakukan pengiraan. Okey, boleh faham tak kenapa dia bukan hal laju dan kenapa dia adalah jisim? Boleh faham? Boleh. Masalah Ingat inersia tu dipengaruhi oleh jisim Alright, yang kedua, rajah satu menunjukkan pita detik yang diperoleh dari gerakan suatu objek. Jangka masa detik dihidupkan dengan bekalan kuasa arus ulang-alik yang berfrekuensi 50 Hz. Berapakah laju purata objek tersebut? So yang ini macam mana nak kira? Satu sahaja betul. Boleh tak cikgu tahu siapa yang betul soalan ni? Siapa yang betul? Siapa yang betul soalan? Alamak, Naimi, Nurul. Jangan cepat lupa. Nanti jangan cepat lupa. Kalau apa? Kalau nanti dah ada boyfriend, nanti boyfriend terasa lah kalau lupa dia punya birthday. Ece. Okey, jom kita cuba jawab soalan ini Tapi kamu tengoklah dulu gambar tu. Tengok gambar tu. Cikgu lukis dulu gambar tu. Cikgu Adib dia ada lukis tak? Ada sikit-sikit je. Okey. Kejap Stop share dulu. Alright. So jarak daripada sini ke sini adalah 18 cm. Okey. Dan berdasarkan pita detik ini, ini menunjukkan hal laju yang seragam. Okey. Menunjukkan hal laju yang seragam. Cuma cikgu je mungkin lukis kurang seragam, tapi cikgu nak kamu tahu ini adalah pita detik yang mempunyai hal laju seragam. Okey. Terus ya Ya. Ada pembaris tu. Ada pembaris. Okay.
First and foremost, cikgu nak tahu dahulu, kamu faham tak apa yang ditunjukkan oleh pita detik ini? Selain daripada Ahmad Farihin rasanya faham kot. Asfa, Awanda dan Nurul Naimi, kamu faham tak apa yang ditunjukkan oleh pita detik ini? Kamu faham tak? Apa yang ditunjukkan pada satu dot ini ke satu dot ni, kamu faham tak? Kenapa dia ada 7 dot, panjang dia 18 cm, kamu faham tak? Ni cikgu nak tanya dahulu. Apa lah macam tu? Tak ada lah. Ni cikgu nak tanya dahulu, kamu faham tak? Okey, Asfar cakap satu dot kepada satu dot adalah jarak selang masa yang sama. Okey. Ni macam ni sebenarnya. Titik dia seragam. Okey, titik dia adalah seragam, okey. Halaju yang seragam. Ini menunjukkan pita detik yang seragam. Pita detik yang mempunyai halaju seragam, okey. Pita detik halaju seragam. So, apa maksudnya kalau halaju dia seragam? Maksud dia, kalau dia bergerak daripada A ke B, dia mempunyai kelajuan yang sama. Okey? Kalau dia bergerak daripada A, dia pergi ke B. Okey? Bergerak daripada A, dia pergi ke B. Katakanlah jarak dia adalah 18 cm. Daripada A ke B, kalau dia punya kelajuan adalah 150 cm sesaat pada A, pada B pula kelajuan dia adalah berapa? Halaju dia adalah berapa? Juga 150 cm sesaat. Okey? Ini maksudnya kalau halaju seragam. Okey? Tak ada perubahan dari segi halaju dia. Alright. So kalau halaju dia tak seragam, daripada A dia pergi ke B, kemudian dia pergi ke C, mula-mula daripada A 150 cm sesaat, kemudian dekat B pula tiba-tiba dia turun kepada 90 cm sesaat, kemudian dekat C pula tiba-tiba kembali semula 150 cm sesaat. Kalau macam ini tidak seragam. Okey. Walaupun jarak dia still 18 cm, tapi yang ini tidak seragam. Okey. Tidak seragam. Jadi, kalau kamu faham yang ini dahulu, baru kamu boleh faham pita detik ini. Apa yang nak ditunjukkan dalam pita detik ini? Apa yang nak ditunjukkan oleh pita detik ini? Dia nak menunjukkan bahawa dalam masa 18 cm, dalam jarak 18 cm, dia mengambil masa selama 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali detik. Okey. Dalam masa 18 cm, dia mengambil masa dalam jarak 18 cm, objek tersebut mengambil masa 6 detik. Okey? Dia mengambil masa 6 detik. 7 6 lah. 7 titik 6 detik. 7 titik 6 detik. Okey. Okey. So pertama sekali cikgu nak kamu faham dahulu apakah yang ditunjukkan oleh setiap titik tersebut. Okey. Titik yang pertama adalah apa? Titik yang pertama adalah apabila objek tersebut dia belum lagi bergerak. Dia baru sahaja nak start bergerak tapi dia belum lagi.
baru sahaja nak start tapi belum lagi. Iaitu pada hal laju dia U 0 meter per saat. Okey, 0 meter per saat. Okey. Dia belum lagi nak bergerak tapi dia tak lama lagi lepas tu dia akan bergeraklah. Okey, so ini yang dimaksudkan pada titik yang pertama ataupun pada masa sifar. Okey, masa sifar. Masa sifar ni adalah T masa sama dengan kosong. Okey. T kosong saat. Okey. Kemudian titik yang kedua adalah T sama dengan berapa saat. Kemudian dia pergi ke sini, sini. Itu berapa saat. Okey. Okey, sebelum tu titik yang pertama sebelum tu dalam soalan dia ada bagi tahu pita titik ini, pita titik apa? Pita detik. Apa nama ni? Jangka masa detik. Jangka masa detik ni. Sebelum tu dia ada bagi tahu jangka masa detik adalah 50 Hz. Jangka masa detik adalah 50 Hz. Okey. Apa maksud 50 Hz? Kalau kita tengok pada detik tersebut, pada jangka masa detik tersebut, ni kita punya jangka masa detik. Ini kita punya pita detik. Okey. Ini pita detik kita. Ini jangka masa detik kita. Okey. So, 50 Hz maksudnya adalah dalam satu saat dia bergetar sebanyak 50 kali. Okey. So contoh macam pen ni satu. Berapa kali contoh kalau macam pen ni kan, cikgu setkan dia punya hertz ni adalah 3 hertz. Maksudnya dia akan bergetar 3 kali dalam masa 1 saat. Okey. Tapi untuk jangka masa detik, benda ni dia akan bergetar atas ke bawah 50 kali dalam masa 1 saat. Okey. 50 kali dalam masa 1 saat. Jadi, kalau daripada sini ke sini, berapa lama masa yang diambil? Daripada titik yang pertama ke titik yang kedua, berapa lama masa yang diambil? 0.02 saat. Okey. 0.02 saat. 0.02 saat. Macam mana nak tahu 0.02 saat? Sebab kalau dia bergetar satu kali titik yang pertama kan. Titik yang pertama adalah 0 saat, pada 0 saat. Kemudian titik yang kedua kalau dia punya detik tu, adalah 50 detik dalam masa 1 saat. Jadi, kalau 1 detik berapa lama masa yang diambil? Itu. Okey. So kalau 50 detik adalah 1 saat, dalam untuk 1 detik berapa saat? So cara nak kira dia mudah.
T adalah 1/50 lah. Okey. T adalah 1/50 lah. 0.02 saat. Jadi kalau dia punya detik yang pertama, ini adalah 0 saat. Detik dia yang kedua, titik dia yang kedua, ambil masa 0.02 saat. Titik yang ketiga juga 0.02 saat. Titik yang titik yang keempat juga mengambil 0.02 saat dan seterusnya. Gitu. So kalau anda lukis 50 titik, anda lukis 50 titik dan setiap detik dia, anda lukis 50 titik, kemudian anda tuliskan untuk setiap sini ke sini adalah 0.02 saat, anda akan dapat 1 saat. Faham tak ni? Faham tak ni? Ya je Nurul. Dia ke faham. Okey. Tak apalah. Kalau kamu tak faham itu, cukup sekadar kamu hafal saja cara jawabnya ni ya. Cikgu dah tangkap gambar. Okey, kalau kamu tak faham itu tak apa. Cukup sekadar kamu faham, kamu tahu cara jawabnya ya. Cuma kalau kamu tak faham, kalau kamu faham yang ini, maka kamu faham cara jawab ini dengan mudah. Okey. Okey. So, untuk 1 detik, bukan titik, detik. Tik. Untuk 1 tik. Okey. Tik adalah daripada sini ke sini 1 tik. Dia ada 7 titik. So kalau ada 7 titik, ada 6 tik detik. Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So ada 6 detik. Maksudnya masa yang diambil untuk bergerak daripada sini ke sini, kalau ada 6 detik, kita darablah dengan 0.02 saat. Yelah memanglah, ni memang subjek fizik. Tapi tak apa, relax. Ni fizik yang relax. Gitu. Okey, ni fizik yang relax. Okey. So kalau masa dia kalau kita nak kira daripada sini ke sini adalah berapa kali detik dia darab 0.02 saat. Okey. So jawapan kita adalah berapa? 0.02 kan? 0.012 tak salah. 0.12 saat. Okay. Ini adalah masa yang diambil untuk objek tersebut bergerak sejauh 18 cm. Okay. Untuk dia bergerak sejauh 18 cm. Okay. Jadi, kalau dia bergerak, kalau objek itu tadi bergerak daripada A ke B yang sejauh 18 cm dan mengambil masa 0.12 saat, berapakah laju? Berapakah laju? Ini kamu kena tahu formula. Formula bagi laju adalah V sama dengan S bahagi T. S ini adalah sesaran ataupun jarak. Actually sesaran sahaja. Kalau kamu cakap jarak salah. Tapi sesaran ni macam jarak lah.
Bezanya adalah kalau sesaran dia adalah garis lurus. Kalau jarak dia bengkok-bengkok. Bahagi masa. Maka dapatlah jawapan kamu 18, iaitu jarak kita 18 cm. 18 cm bahagi masa 0.12 saat. Okey, berapa Nurul? Ya, 150 cm sesaat. Senang tak? Senang ni? Boleh lah. Senang je. Tak susah kan sebenarnya kan. Ini sebenarnya adalah antara fizik yang sangat mudah lah. Okay? Cikgu sebenarnya tak biasa sebenarnya ajar cara Cikgu Adib. Cikgu biasa ajar macam ni. So kalau ada perubahan tu, cikgu minta maaf kamu terimalah dahulu. Okay. Okay. So jawapan ni tadi adalah 0.15 150 cm per saat. Terimalah kekurangan cikgu, okey. Gitu. Eleh. Okey, jap. So itu adalah laju purata. Sekarang ini kita pergi kepada soalan 3 pula. Soalan 3 ni sangat sukar. Tapi kalau kamu faham apa yang berlaku, tak ada masalah sebenarnya. Okay? Alright, so rajah 2 menunjukkan pita detik yang diperoleh dari gerakan suatu objek. Jangka masa detik dihidupkan dengan bekalan kuasa arus ulang-alik yang berfrekuensi 50 Hz. Berapakah pecutan objek tersebut? Okay. So sekarang ni dia tak bagi tahu berapa jauh dia bergerak. Dia tak ada bagi tahu. Tapi berdasarkan informasi yang telah diberikan, kita boleh menjawab soalan ini juga. Okay. Alright. So pertama sekalinya kita lukis dahulu kita punya pita detik. Tapi pita detik ni dia mempunyai hal laju yang tak seragam. Okay. Hal laju dia tak seragam. Berapa? Okay. Okay. So sekarang ni dia nak kita cari yang ni dia nak kita cari apa nama tu? Pecutan dia. Okay. Sekarang ni dia nak kita cari pecutan dia berapa. Okay. So firstly, kamu kena faham bahawa pecutan ini adalah apa. Jadi soalan cikgu nak tanya ni. Apakah yang dimaksudkan dengan pecutan? Apakah yang dimaksudkan dengan pecutan? Boleh rujuk buku teks apa? Aduh, kadar perubahan hal laju, bukan had laju. Hal laju. Had laju tu yang 50 km. Apa kamu tengok kat apa tu? Kita jalan kan, ada sign tu cakap 50 km per jam. Itu had laju. Kalau pergi kat highway, dia punya had laju adalah 110 km per jam. Okay. So pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Okay. Kadar perubahan hal laju. So bila kita cakap mengenai kadar, maksudnya masa juga memainkan peranan. Masa juga memainkan peranan. So dalam masa contohlah
Contohnya dalam masa 1 saat. Okey. Dalam masa 1 saat, berapakah laju daripada A ke B? Daripada A dan kemudian berapakah pula laju kat B? Okey. Tadi A ke B kita adalah jarak. Tapi sekarang ni A ke B kita adalah perubahan masa. Okay. So ini adalah dua kereta yang sama. Tak nak pakai A, B lah, pakai C dengan D. Pakai C dengan D. Mula-mula laju dia, contohnya mula-mula laju dia adalah 60 cm sesaat. Okay. Kemudian bila dia sampai ke D, laju dia pula adalah 180 cm sesaat. Okay. Dia punya laju meningkat dalam masa berapa lama? Dalam masa katakanlah 0.12 saat. Katakanlah dalam masa 0.12 saat laju dia meningkat sebanyak 120 cm. Okay. Dalam masa 0.12 saat. Itu adalah kadar perubahan, itu adalah pecutan. Okay. Itu adalah pecutan, kadar perubahan laju. Daripada 60 cm sesaat dalam masa 0.12 saat, dia punya laju bertukar menjadi bertambah kepada 180 cm sesaat. Okay. Itu adalah pecutan. Tapi cikgu, macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana cara nak jawab soalan ni? Kamu kirakan dahulu yang manakah kita punya laju asal dan kemudian kamu kirakan yang manakah laju akhir. Okey? So, dia bagi macam ni, dia bagi informasi macam ni. Daripada titik yang pertama sampai ke titik yang kedua adalah 3.6 cm. Titik yang pertama ke titik yang kedua 3.6 cm. Betul? So ini adalah kita punya laju asal. 3.6 cm ni adalah laju asal. Kemudian yang terakhir pula dibagi 1.2 cm, iaitu titik yang ke-7 sehingga titik yang ke-8. Jarak dia adalah 1.2 cm. Ini adalah kita punya laju akhir. Laju akhir. Jadi, sebelum ni tadi cikgu dah bagi tahu masa yang diambil daripada titik yang pertama sampai titik yang kedua adalah berapa saat? Masa daripada titik yang pertama sampai ke titik yang kedua berapa saat? Hai. 0.02 saat juga. 0.02. Sebab dia punya frekuensi, dia punya jangka masa detik tadi mesti 50 saat. Kalau jarak daripada titik yang kedua ke titik yang ketiga, okey, ingat balik. Kalau yang tadi tu dia punya dot tu jarak daripada titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat, dia punya jarak tu adalah seragam. Okey. Jadi kita boleh cakap yang daripada sini ke sini masa yang diambil juga adalah 0.2 saat. Kemudian sini ke sini pula 0.2 saat. Sini ke sini pula 0.2 saat. Tapi yang sekarang ni titik dia tidak seragam. Titik dia semakin kecil, jarak antara dua titik semakin kecil. Dan soalan cikgu adalah daripada sini, kalau daripada sini ke sini adalah 0.02 saat, daripada sini ke sini pula berapa saat? Berapa? Kalau sini ke sini 0.02, sini ke sini berapa? 0. Apa saat? Salah. Berapa Asfa? Ahmad Farihin berapa? Kalau
tadi, kalau tadi soalan kita yang tadi, dia menunjukkan halaju yang seragam, kan? Dia menunjukkan halaju yang seragam. Bila halaju dia seragam, maka jarak daripada titik yang pertama sehingga titik yang kedua adalah sama dengan jarak daripada titik yang kedua sehingga titik yang ketiga, dan sama dengan jarak titik yang ketiga sehingga titik yang keempat, dan seterusnya. Itu kalau halaju yang seragam. Tapi sekarang ni halaju dia tak seragam. Bila halaju dia tak seragam, kita nampak titik yang pertama sehingga titik yang kedua berbeza jaraknya dengan titik yang kedua dan dengan titik yang ketiga. Dan juga ia berbeza jaraknya dengan titik yang keempat hingga titik yang kelima. Berbeza dia punya jarak. Okey, makin kecil makin kecil makin kecil. Tetapi adakah masa yang diambil daripada sini ke sini dan masa yang diambil daripada sini ke sini dan masa yang diambil daripada sini ke sini adalah sama ataupun berbeza? Sama, okey? Betul lah tu tadi Nurul dah cakap 0.02, tapi cakap 0.01 pula. Still sama. Okey? Masih lagi sama. Dari sini ke sini 0.02 saat, sini ke sini pun 0.02 saat. Sini ke sini pun 0.02 saat, sini sama juga, sini sama juga, sini sama juga, sini pun sama juga. 0.02 saat. Tengok muka cikgu dah was-was ya lama. Dan itu cikgu tak garang, cikgu tak makan orang kot. Relax. Okey. Dia still lagi 0.02 saat. Okey. Jadi kalau kita punya masa daripada sini ke sini adalah 0.02 saat, maka kita boleh kira kita punya halaju awal ataupun halaju asal dia dengan 3.6 cm bahagi dengan 0.02 saat. Berapa? Jawapan dia adalah 180 cm sesaat. Sorry, ini bukan B, ini bukan U, ini B. Ini adalah U. Ini U. Okey. Okey. Ini B Itu B. Kemudian U pula kita punya halaju asal. Ini adalah halaju akhir. Ini adalah halaju awal Halaju awal kita adalah 1.2 cm bahagi 0.02 saat. Iaitu 60 cm sesaat. Okey. Kemudian anda kirakan, barulah anda kirakan berapa lama masa yang diambil daripada sini ke sini. Okay. Berapa lama masa yang diambil daripada sini ke sini. Tapi bezanya sekarang adalah mengikut perubahan jaraknya pula. Okey. Cara kira dia senang sahaja. Untuk kita kira masa tu, kamu gunakan formula ini, okey? Kalau berlakunya pecutan ataupun nyah pecutan, kamu kena gunakan pengiraan seperti ini. Masa adalah 1/2 tambah jumlah detik tolak 2 tambah 1/2. Satu-satu.
masa untuk pecutan pecutan. Jumlah pecutan jumlah detik tolak 1. Okey, kamu buat macam ni. Jumlah detik tolak 1. Okey. So jumlah detik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jumlah detik adalah 7 tolak dengan 1, maka kita punya pecutan masa untuk pecutan adalah 6 detik. Okey. Ni darab dengan masa. Darab dengan 0.02 saat. Okey. Darab dengan 0.02 saat. So 6 darab 0.02 saat, maka masa kita adalah 0.12 saat. Okey. So sekarang baru kita cari kita punya pecutan. Formula untuk pecutan berapa? Formula untuk pecutan adalah tak tahu. Perubahan hal laju bagi bahagi masa yang diambil. Okey, perubahan hal laju adalah apa? Perubahan hal laju adalah hal laju akhir tolak hal laju awal. Okey? Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa yang ini masa untuk pecutan. Bukannya 0.02. Ini kena berhati-hati sikit. Bukan 0.02 tetapi tempoh masa daripada sini ke sini tolak 1 detik. Okey? Alright. So kalau dia V tolak U, V kita adalah 180, tolak U 60 bahagi T 0.12, maka pecutan kita adalah berapa pecutan kita? Pecutan kita ada 1000 lah. Nampaknya 1000 cm. Betul. Okey, betul ni. Betul ni Nurul, betul tak? Betul kot. Aduh. Awanda betul ni? Awanda betul tak? Asfar jawab betul. Awanda betul tak? Awanda. Ni betul lah ni. Ahmad Farihin betul ni. Farihin. Farihin. Jangan risau. Cikgu ni pun kalau nak jadi cikgu disiplin pun tak garang. Betul ni, betul ni. Siapa cakap betul angkat tangan? Kamu angkatlah tangan. Cikgu tak tahu pun kalau kamu angkat tangan ke tak. Oh, tak boleh tu yang macam Asfar buat tu. Siapa cakap betul? Angkat tangan. Klik pada macam ni nak angkat tangan. Tepuk tangan boleh juga. Langsung angkat tangan.
Oh, reaction, reaction. Tu. Okay. Alright, good. Jawapan dia adalah salah. Salah jawapan dia. Tadi dia angkat tangan juga. Salah. Matematik yang betul, inilah yang cikgu masukkan dengan fizik. Konsep dia lebih utama daripada matematik dia. Okey. Percayalah kalau cikgu cakap matematik dia betul, tapi konsep dia salah. Kenapa konsep dia salah? Sebab cikgu sengaja tinggalkan ini. Tengok. Inilah fizik. Walaupun benda kecil ni, saja yang tertinggal, salah jawapan kamu. Okey? Dia betul 1000 cm. Dia betul 1000 jawapan dia, tapi bukan sentimeter sesaat, tetapi 1000 cm per saat kuasa 2. Okey? Per saat kuasa 2. Itulah jawapan. Okey? So ingat, kalau fizik memang konsep dia melebihi, konsep dia lebih penting daripada matematik. Okey? Anda buatlah, anda hebatlah matematik macam mana pun, tetapi kalau kamu punya konsep tu salah, maka salahlah jawapannya. Okey. Ini pula. Sebuah kereta yang bergerak dengan laju 30 meter per saat dinyampurkan secara seragam sehingga berhenti selepas 5 saat. Berapakah nyahpecutan yang dialami oleh kereta itu? Ada seorang saja yang bersalah, tetapi jawapan dia adalah 6 meter per saat kuasa 2. Okey? 6 meter per saat kuasa 2. Asfar boleh turunkan tangan 6 meter per saat kuasa 2. So macam mana nak kira ni? Senang sahaja, 30 bahagi 5, dapatlah jawapan kamu. Tetapi dari segi konsep dia pun, anda kena betulkan juga. Kalau dia bagi jawapan adalah 6 meter kuasa 2 dengan negatif 6 meter kuasa 2. Kalau dia bagi jawapan, pilihan jawapan dia adalah 6 meter kuasa 2 bahagi negatif 6 meter kuasa 2. Berapakah yang patutnya anda dapat? Kan? Anda sepatutnya dapat negatif 6 meter kuasa 2 sebenarnya. Anda sepatutnya dapat negatif 6 meter kuasa 2 sebenarnya. Kenapa negatif 6 meter kuasa 2? Sebab kalau anda tengok soalan tu, dia cakap apa? Cakap pecutan kan? Asal pecutan kan? Yang pecutan. Okey. Kalau anda tengok balik kepada formula, formula bagi pecutan adalah V tolak U bahagi masa. Okey. Alright. So dia cakap objek tersebut mempunyai laju 30 meter sesaat dan dia berhenti dalam masa 5 saat. Betul? Betul tak? So kalau kita gunakan formula ni, A sama dengan V tolak U bahagi T. Okay. So kalau V kita adalah 0 tolak U kita adalah 30 bahagi 5, kita akan dapat berapa? 0 tolak 30 bahagi 5. Berapa kita dapat? Aduh. Macam mana ni? Guys, ni guys. Soalan senang ni, soalan senang.
0 / 30 bahagi 5. Berapa kita dapat? Ya, betul Nurul. Terima kasih. Nurul je yang sudi jawab cikgu. Jawapan dia jawapan dia adalah negatif 6 meter sesaat. Betul kan? Okey. Jawapan dia adalah negatif 6 meter sesaat. Okey. Cikgu sengaja tinggal, sebenarnya pilihan jawapan tu adalah negatif 6 meter sesaat, 6 meter sesaat, 150 meter sesaat dan negatif 150 meter sesaat. Itu adalah pilihan jawapan yang betul. Tapi cikgu buangkan tu dahulu. Cikgu takut kalau kamu tak tahu konsep ni. Okey. Tapi kenapa cikgu letak 6 je? Kenapa cikgu letak 6 je bukan negatif 6? Jawapan dia adalah dia dah cakap dalam soalan tadi, dia dah cakap apa? Jawapan tadi dia cakap kereta tu nyah pecut secara seragam. Okey? Dia nyah pecut secara seragam. Jadi formula kita sebenarnya bukannya A sama dengan V tolak U bahagi T. Sebenarnya formula kita bukannya A sama dengan V tolak U bahagi T, tetapi sebaliknya adalah negatif D sama dengan V tolak U bahagi T. Negatif D. Okey. Kalau negatif D ini adalah A yang tersakiti, A yang tersakiti pula, bukan. Okey. Kalau A adalah pecutan, formula bagi pecutan. Kalau negatif D sama dengan V tolak U bahagi T, ini adalah formula bagi nyah pecutan. Ini beza dia. Okey. So ini adalah formula bagi pecutan. Ini pula adalah formula bagi nyah pecutan. Okey? Ada beza. So kalau kita pakai formula nyah pecutan ini, maka kita akan dapat 0.30 bahagi 5. D. So negatif D adalah negatif 6 meter per saat. Buang dia punya negatif, maka kita dapatlah nyah pecutan kita 6 meter sesaat. Okey. Sebab itu jawapan dia adalah 6 meter sesaat, bukan negatif 6 meter sesaat. Tapi pilihan jawapan yang asal tu sebenarnya yang cikgu ubah tadi adalah 6 negatif 6 meter 6 negatif 6 150 dan negatif 150. Ini adalah pilihan jawapan yang asal. Cikgu ubah sebab cikgu takut kalau kamu confused. Okey. Konsep dia ini. Ini adalah konsep dia. Itu yang cikgu cakap dalam fizik, kalau kamu betul pun matematik kamu tapi kamu salah konsep, maka salahlah jawapan kamu. Okey? Tengok baik tak cikgu? Cikgu tahu kamu mungkin tak tahu benda ni. Jadi cikgu ubah sedikit bagi supaya kamu dapat menjawab dengan betul, kan? Baik kan cikgu? Kenapalah cikgu ni baik sangat Alamak. Tolonglah jangan jadi Adib 2.0. Okey. So ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa persoalan tak? So far tak ada Okay, good. Rajah 3 menunjukkan trek 400 meter di sebuah sekolah. Seorang atlet berlari 2 pusingan bermula dan tamat pada garisan yang sama mengikut trek ini. Berapakah jarak dan sasaran yang dilalui oleh atlet itu? Ini kita kena kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan jarak, apa yang dimaksudkan dengan sasaran. Kalau jarak, kalau kita punya pergerakan iaitu daripada A ke B, tak naklah A ke B, E ke F. Okey, Kalau sasaran, kalau kita punya pergerakan adalah daripada E ke F, sekejap. Okey. Kita gerak daripada E
pergi ke F. Okey. Nurul dia punya pergerakan macam ni. Ni Nurul punya pergerakan. Okey. Ni Nurul punya pergerakan. Okey. Ni Nurul lah bergerak daripada E ke F. Okey. Dia bergerak daripada E ke F. Mula dia pergi beli kasut dulu. Lepas beli kasut, singgah beli baju. Lepas singgah beli baju, tengok wayang. Lepas singgah tengok wayang, beli barang kemas. Lepas singgah beli barang kemas, tackle jiran sebelah. Lepas tackle jiran sebelah, pergi makan. Lepas pergi makan, tackle lagi jiran sebelah. Lepas tackle lagi jiran sebelah, tidur kat hotel. Lepas tidur kat hotel, makan lagi. Lepas makan lagi, beli barang kemas lagi. Kemudian baru ke F. Okey? Oh, singgah toilet. Oh, lupa nak singgah toilet. Singgah toilet dulu. Okey, satu. Okey. Ini adalah pergerakan seorang Nurul. Ini adalah pergerakan seorang Nurul Naimi. Okey? Ini adalah pergerakan dia. Kemudian Asfar pula dia bergerak daripada sini ke sini. Ini adalah pergerakan si Asfar. Okey. Jalan yang lurus. Kalau orang yang bergerak lurus tak ada teka-teka janda ni, betul tak? Okey. So ini adalah pergerakan si Asfar. Kedua-duanya sampai ke F juga. Daripada E, kedua-duanya sampai ke F. Okey. Kedua-duanya sampai ke F. Okey. Maka jarak daripada E ke F katakanlah adalah 800 meter. Okey. 800. Jarak daripada jarak pula. Sesaran daripada E ke F adalah bukan 800 meter tetapi 1 kilometer. Okey. 1 kilometer. Okey. So kalau Asfar dia bergerak terus direct ni tadi sahaja, sini ke sini adalah 1 kilometer. Ini yang kita panggil sebagai sesaran. Walaupun Nurul tadi dia boleh saja bergerak ke mengikut jalan yang lurus, tetapi Nurul dia banyak lencongan dia, maka ini bukanlah kita panggil sebagai sesaran, tetapi ini adalah jarak. Okey. So untuk Nurul, untuk Asfar dia bergerak 1 km, untuk Nurul dia bergerak 5 km. Contoh. Okey, 5 km 5 km dia bergerak. So 1 km ini kita panggil sebagai sesaran, 5 km kita panggil sebagai jarak. Okey. Still daripada E ke F, bezanya Asfar bergerak dalam garis lurus, Nurul bergerak melencong-melencong ke sana ke sini. Okey. So untuk kita menjawab soalan tadi, anda kena faham apa yang dimaksudkan dengan sesaran. So sesaran adalah kalau kita daripada E pergi ke F yang dia punya sesaran adalah 1 km, tapi kalau pergerakan dia daripada E ke F kemudian balik semula ke E, maka sesaran dia seolah-olah seolah-olah kita tak bergerak langsung. Gitu. Kita tak bergerak langsung. Maka jumlah pergerakan maka sesaran kalau kita gerak daripada E ke F kemudian balik semula ke E,
Sesaran adalah sifar kilometer. Tetapi jarak pula kita kira berapa banyak luas yang kita ambil, berapa banyak luas yang diambil sepanjang pergerakan tersebut. Okey. So kalau daripada E ke F adalah 1 km, daripada F ke E adalah lagi 1 km. Maka kalau sesaran adalah 0 km, jarak adalah 2 km. Okey. So kalau kita tengok pada soalan ni tadi, jawapan kita sepatutnya adalah A. Inilah. Jarak adalah 800 meter, sesaran 0 meter. Kenapa 800 meter jarak dia? Sebab dia track adalah 400 meter dan orang ni, dia atlet ni, dia pusing 2 kali. So dia pusing yang pertama, mana ni? Dia pusing yang pertama, ni 400 meter. Kemudian pusing lagi kedua, 800 meter. Tetapi kalau sesaran, dia daripada sini, dia still lagi balik semula ke sini. Jadi tidak ada perubahan dari segi sesaran. Okey. Maka jawapan dia adalah ya. Okey, faham tak? Faham tu? Alright. Okey. Raja 4 menunjukkan sebuah lori yang mengangkut banyak perabot. Mengapakah pemandu lori tidak boleh menekan brake secara mendadak? So ini berkaitan dengan inersia lah. So kalau lori ni benda yang berat dengan banyak-banyak perabot ni lagilah berat. Okey. So bila jisim dia bertambah, maka inersia dia pun menjadi semakin tinggi. Jadi kalau dia tekan brake secara tiba-tiba ataupun secara mendadak, maka inersia akan menyebabkan apa? Inersia ni sifat semula jadi kan? Sifat semula jadi untuk dia meneruskan pergerakan ataupun kepegunan objek tersebut. Okey. So kalau lori ini dia dalam keadaan bergerak, tiba-tiba dia nak berhenti, maka inersia yang tinggi akan dikenakan kepada lori tersebut dan akan menyebabkan banyak barang terhumban kepada pemandu lori. Okey. Cikgu pernah terkena inersia ke? Oh, selalu cikgu kena inersia. Yang cikgu tak boleh tidur malam, tu cikgu punya inersia lah. Malam tak boleh tidur. Inersia. Jangan confuse Cikgu gurau saja. Itu insomnia. Bukan inersia. Aduh. Okey. So, sebuah kapal minyak besar seperti Dirajah 5 mesti menyongsangkan putaran enjinnya untuk melambatkan pergerakannya pada jarak beberapa kilometer sebelum kapal minyak tersebut dapat dihentikan. Mana soalan ni? Soalan dia adalah boleh cikgu tidur. Relax. Mengapakah kapal minyak sukar dihentikan? Inersia lah. Inersia kapal minyak tu besar lah. Okay. Itu je lah. Kenapa? Dia berat. Okay. Kapal ni bukan yang kecil. Kalau kapal yang kamu buat dengan kertas tu kecil lah. Tak apa lah. Okay. Rajah 6 menunjukkan sebuah pokok kelapa. Sebiji buah kelapa mengambil masa 2.2 saat untuk jatuh dari pokok ke tanah. Berapakah ketinggian pokok kelapa itu? Okey. Ini kamu tak tahu macam mana formula dia ni. Formula untuk ini adalah sekejap Okey, sekejap lagi kelas kita, lagi 10 minit.
Formula untuk ini adalah kamu tahu, kamu ada belajar tak tentang formula untuk pergerakan linear? Ada belajar tak? Formula pergerakan linear. Cikgu tak tahu ni sebenarnya. Formula pergerakan linear. Yang ada S, yang ada V, yang ada U, yang ada T, yang ada A tu. Tahu tak? Tahu So, kalau tahu, kan boleh salah. Okey, so formula untuk pergerakan linear. Okey, ada 4 yang kamu kena ingat. So yang pertamanya adalah ada orang message. Yang pertamanya adalah V sama dengan U tambah AT, di mana V adalah kita punya halaju akhir, U adalah halaju awal, A adalah pecutan, T adalah masa. Yang kedua adalah S sama dengan U tambah V, U tambah V, bukan lupa. S ataupun sesaran ialah half U tambah V T. Okay, ni yang first, ni yang second, ni yang third. S sama dengan UT tambah half AT kuasa 2. Kemudian yang keempat, V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay. So ini adalah formula bagi pergerakan linear. Okay. So untuk antara keempat-empat formula ni yang mana kita hendak gunakan? Untuk keempat-empat formula ni, yang mana kita perlu gunakan? So dia cakap dia ambil masa 2.2 saat untuk jatuh dari pokok ke tanah, berapakah ketinggian pokok kelapa itu? So yang mana kita boleh gunakan? Dia bagi T saja. Nombor 2 kot. Kalau benda tu jatuh, apa yang menyebabkan dia jatuh? Ingat tak dulu masa kamu mula-mula belajar sains, yang ada dia cerita pasal Isaac Newton kan? Ada apple berjatuh tu, pak, kat kepala dia. Apple jatuh kat kepala dia, pak. So dia fikir, oh ini, oh. Apa yang dia cakap apa? Daya apa daya kutikan, daya keupayaan. Apa pula? Apa yang menyebabkan kamu stay dekat bumi? Daya tarikan graviti. Graviti, okey. Daya kutikan tu apa? Juga tak tahu. Graviti, okey. Graviti ni adalah apa? Adakah graviti ini suatu daya? Oh, kutikan tu kinetik. Ya ke? Cikgu tak tahu. First time cikgu dengar kutikan. Okey. Graviti ini bukan graviti ini adalah suatu pecutan. Okey. Tarikan graviti adalah suatu pecutan sebenarnya. Daya graviti ada. Daya graviti yang bertindak ke atas kita di muka bumi, kita panggil sebagai berat. Okey. Daya graviti yang bertindak ke atas kita bila kita berada di permukaan bumi, kita panggil sebagai berat. Tapi kenapa ada daya graviti tersebut? Sebab ada tarikan graviti ataupun pecutan graviti. Okey. Ni kamu tahu formula ni F sama dengan MA. Okey, so kalau dia F sama dengan mg, ini adalah daya graviti.
G adalah graviti. Okey, lain. G graviti pula adalah sejenis pecutan. Okey. So, untuk menjawab soalan itu, kita kena menggunakan formula nombor 3. Okey. So, masa yang diambil adalah 2.2 saat. Masa yang diambil adalah 2.2 saat. Berapakah ketinggian pokok kelapa tersebut? So, masukkan sahajalah dalam formula ni. S sama dengan UT tambah half AT square. So, untuk jawab dia, U kita adalah sifar. Sifar. Kenapa U kita adalah sifar? Kenapa U kita adalah sifar? Sebab dekat pokok kelapa ni biji kelapa tu asalnya dia tak bergerak. Okey. Asalnya dia tak bergerak. So U adalah sifar lah. Kemudian dia dicabut, dia jatuh. Jatuh. Okey. So ni ada tarikan graviti. Ingat nilai kekal untuk tarikan graviti di muka bumi adalah 9.81 So kalau U kita adalah sifar, maka pengiraan kita ini je. Okey, kira ni tak susah pun. Berapa dapat? Kutikan. Kira ni guys, berapa dapat? 23 kucing berlari. 237402. Okey, betul. 237402. Tiga pandai. Jangan jadi Adib 3.0 pula. Okey, so paling dekat yang paling dekat jawapannya adalah 24 lah. Okey. Alright. So, rajah 7 menunjukkan graf perubahan laju dengan masa bagi sebuah MRT yang bergerak dari stesen A ke stesen B. Apakah jenis pergerakan MRT pada selang masa antara saat ke 70 hingga 90. Okey, so macam mana cara nak jawab ni? Anda tengok dahulu daripada 70 ke 90. Ni kat sini tengok yang cikgu lukis ni dekat graf ni. Okey, daripada 70 ke 90. So kita tengok dia punya graf, dia tak lurus, dia melengkung macam ni. Dia melengkung So bila dia melengkung, kemudian kamu tengok juga graf tersebut. Graf tersebut adalah graf laju lawan masa. Jadi apa-apa perubahan dalam graf ini, apa-apa yang berkaitan dengan perubahan dalam graf laju lawan masa ini adalah pecutan. Okey, kalau dia punya perubahan adalah pecutan. Contohnya daripada sini ke sini, so ada perubahan hal laju, bukan, tak ada perubahan hal laju. Daripada sini ke sini ada perubahan hal laju. Okey, so ini adalah pecutan. Kalau daripada sini ke sini tak ada perubahan hal laju, ini adalah hal laju seragam. Tapi kalau pada sini ke sini pula, pada sini ke sini, dia punya perubahan, dia ada perubahan dari segi hal laju. Tetapi dia punya perubahan hal laju dia tidak lurus. Dia melengkung. So jawapan kita adalah nyah pecutan yang tidak seragam.
Bukannya hal laju berkurang secara tidak seragam. Ini actually sama sebenarnya. Sama tapi ini lebih tepat. Hal laju berkurang, memang hal laju berkurang secara tidak seragam. Tapi ini lebih tepat jawapan dia. Okay? Alright. Dan soalan yang terakhir sebelum kita balik, sebelum kita tamatkan kelas kita. Graf sesaran masa di rajah, lihat dulu. Graf sesaran masa di rajah 8 menunjukkan pergerakan suatu objek secara linear. Berapakah laju pergerakan objek ini pada 6 saat yang pertama? Berapakah laju pergerakan objek ini pada 6 saat yang pertama? Okey, kita tengok. Kita tengok dia punya graf. Graf ini adalah graf jarak atau sesaran lawan masa. Okey. Sesaran lawan masa. Okey. So untuk 6 saat pertama anda tengok kat sini je. Anda tengok kat sini je. Tengok dekat sini je. Jangan tengok tempat lain, ya Allah. Tengok kat sini ya, jangan tengok tempat lain. Okey. Ni adalah 6, ni menunjukkan 6 saat yang pertama, okey. So kalau nak kira dia, anda kena gunakan formula. Saya tulis dahulu. Apa namanya? M Y X2 Y2 6. Okay. Kamu kena gunakan formula ini formula ini tahu tak? Formula pakai M ni, gradient. Gradient ini menunjukkan kalau dia punya graf adalah graf sesaran lawan masa, dia punya kecerunan ataupun gradient adalah hal laju dia. Okay? Hal laju dia. Kalau graf dia adalah laju lawan masa, maka kecerunan dia adalah penjutan. Okay? So kita kirakan kecerunan dia. Y2 adalah 6, Y1 adalah sifar, X2 adalah 6, X1 adalah sifar, maka kita punya hal laju adalah 1 meter sesaat. Okey. Poin kita adalah 1 meter sesaat. Seorang yang betul. Okey. So itu sahaja kelas kita untuk malam ini. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Cikgu ambil gambar dulu. Ada ni, banyak ni. Gambar jap ambil gambar jap. Okey. So sekian, terima kasih kerana menghadiri kelas kita. Bye. Kita jumpa lagi hari Sabtu okey. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama.